InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi bacaan kitab Bidayatul Hidayah yang telah dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Masih lagi perbincangan kita pada
bab yang ketiga, iaitu adab-adab berwuduk. Adab-adab berwuduk. Ke surat 33 bagi tulisan Jawi, 34. Ke surat 34. Sebelum ni, setelah sama-sama kita bincangkan mengenai sebelum daripada kita mengambil wuduk, pertama sekali setelah daripada kita mengucapkan basmalah dan menyapu ataupun membasuh dua pergelangan tangan, kemudian kita disunatkan supaya berniat. Niat yang dimaksud kat sini niat dengan lafaz, bukan niat dengan hati. Niat dengan lafaz ni hukumnya sunat. Jadi setelah kita niat dengan lafaz, kemudian barulah kita mengambil air satu cebok, kemudian berkumur-kumur dengan air tadi. Kita berkumur-kumur sehingga 3 kali. Kemudian setelah berkumur-kumur tadi, kita mengambil air satu cebok yang lain dan memasukkan air tersebut ke dalam hidung, yang dipanggil istinsyaq. Masukkan air ke dalam hidung. Ketika memasukkan air ke dalam hidung tadi, kita membaca doa, Allahumma arihni raihatan jannah wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini akan wangi syurga, sedangkan Engkau redha daripada. Dan pada malam kita sambung seterusnya tuan-tuan. Imam Ghazali menyambung lagi kata-kata beliau, dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidungmu, hendaklah engkau membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Jadi bila kita masuk air ke dalam hidung ni, masih lagi perbincangan tentang istinsyaq. Istinsyaq ni tuan-tuan, memasukkan air ke dalam hidung. Masa kita ambil air tadi, kemudian air tadi dah duduk pada tangan kita tadi, kita tarik nafas sekali. Tarik nafas, kemudian baru disedut air tadi. Dah ditarik nafas, kemudian baru sedut air tadi. Nafas yang kita tarik tadi sebelum kita sedut air tu jangan dilepaskan. Tarik, kemudian baru sedut. Waktu kita sedut tadi, kita baca Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anna radin wa anta anni wa anta anni radin. Ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini akan bau wangi syurga, sedangkan Engkau redha daripadaku. Waktu kita sedut tadi, kita minta supaya hidung yang Allah jadikan ni mencium bau syurga dan Allah redha. Kemudian kita hembus. Dah kita sedut, kita doa tadi, kita hembus. Kita hembus tadi, lalu dengan setelah kita hembus tadi, kita baca Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Dua benda kita minta ketika dihembus tadi. Pertamanya, kita minta supaya Allah SWT melindungi hidung kita daripada mencium bau neraka, busuk neraka. Dan yang kedua, kita minta Allah SWT lindungi kita daripada kejahatan pada tempat kediaman. Dua benda. Pertama sekali, minta Allah Ta'ala lindung daripada mencium bau neraka. Neraka ni tuan-tuan busuk. Di antara azab neraka ni, busuknya bau neraka tadi. Busuknya bau neraka. Pernah diceritakan ketika Nabi Allah Adam minta supaya diturunkan api. Allah minta pada Allah supaya Allah ambil api dalam neraka tu, minta sikit bawa ke dunia. Diminta pada Allah. Waktu tu baru selesai Allah turunkan Nabi Allah Adam AS daripada syurga. Jadi bila diminta api tadi, Allah Ta'ala herdik. Allah Ta'ala tegur Nabi Allah Adam, wahai Adam, jangan kau mintakan api neraka untuk diturunkan ke dunia. Kerana
kalau terbukalah sebesar mata jarum neraka itu, maka akan matilah seluruh penghidupan yang berada di atas muka bumi ni. Dan yang kedua, kalau katalah pakaian ahli neraka ni digantungkan di antara langit dan bumi. Langit dengan bumi yang kita duk tengok ni tuan-tuan, bukan langit, ni baru lapisan langit. Kalau kita pergi jauh sikit, ada lapisan ozon. Satu. Yang keduanya tuan-tuan, mata kita ni, pandangan mata kita ni terhad. Dia hanya boleh melihat satu jangkaan, kemudian habis tahap tu saja, tak boleh lebih dah. Sedangkan langit ni tuan-tuan diceritakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ketika Allah buat langit ni daripada satu lapisan ke satu lapisan tu tuan-tuan 500 tahun perjalanan. Dan satu lapisan langit tu pula, satu lapisan itu 500 perjalanan. Yang betapa besar luasnya langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langit tadi Allah SWT sebut, di antara langit dan bumi kugantungkan pakaian ahli neraka, maka akan matilah seluruh penghidupan yang berada di atas muka bumi. Kerana dua perkara. Yang pertamanya, Allah Ta'ala kata, kerana terlalu panasnya pakaian tadi. Panasnya pakaian ahli neraka tadi. Pakaian ahli neraka tadi terlalu panas sehingga mati penghidupan. Dan yang kedua, terlalu busuk. Ini Allah Ta'ala sebut busuknya. Kerana terlalu busuknya sehinggakan mati seluruh penghidupan yang berada di atas muka bumi. Mati tuan-tuan, busuk. Cuba bayangkan, na'udzubillah min zalik, kalau dipakaikan pakaian tadi pada tubuh, tak ganak kita. Sebabnya neraka ni tidak ada satu pihak, satu tempat, satu ruang, satu keadaan pun yang membuatkan seseorang itu tidak terseksa. Pasti terseksa. Semua ruang, semua tempat, semua keadaan. Bila kata neraka Allah SWT, maka sampaikan udaranya tu pun, bila disedut tuan-tuan, sakit dan amat menyakitkan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Itu sebab kita minta pada Allah SWT supaya Allah SWT melindungi kita daripada mencium bau neraka. Wasu'idar, dan minta pada Allah SWT supaya Allah lindung kita daripada kejahatan tempat kediaman. Ni kediaman rumah. Minta pada Allah. Rumah kita ni tuan-tuan, syurga kita, syurga dunia kita rumah. Jadi rumah tadi kita minta supaya tidak ada kejahatan. Ni lebih-lebih lagi hari ni tuan-tuan, kebanyakan para ulama mengingatkan kita bahawa kebanyakan penyakit kita pada hari ini berpunca daripada sihir. Sahabat-sahabat saya yang duk kerja ke hospital tuan-tuan, hari ni dia orang kongsi, dia orang sendiri sampai habis usaha, tak tahu apa punca mati hari ni. Cuba bayangkan, putus asa, sampaikan mereka sendiri tak tahu apa punca mati hari ni. Dan penyakit banyak yang tidak diketahui puncanya, penyakit dan juga kematian. Jadi tuan-tuan, salah satu tempat datangnya penyakit tadi adalah rumah. Sehinggakan para ulama mengingatkan kepada kita, bila kita nak balik ke rumah ni tuan-tuan, pastikan bacaan-bacaan yang tertentu yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Kerana bila kita masuk ke rumah, ada dua benda yang akan ikut. Pertamanya tuan-tuan, syaitan yang memang tugasan dan juga matlamat tujuan untuk merosakkan rumah tangga. Dan yang keduanya penyakit. Jadi apa yang perlu kita buat? Diajar oleh para ulama. Yang pertama sekali tuan-tuan, jangan ditinggal baca ayat kursi. Bila sampai je rumah, kita naik kereta tuan-tuan ataupun naik motor, berhenti sekejap. Bila kita berhenti sebentar, 2 minit, 3 minit, kemudian baru keluar daripada rumah, keluar daripada kereta, ataupun turun daripada motor, duduk sekejap, kemudian turun, kemudian barulah kita berjalan, sambil berjalan ke pintu tadi ataupun berdiri di depan pintu tadi, baca ayat kursi.
A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sampai selesai. Kemudian berhenti. Kemudian bagi salam. Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Selepas bagi salam tadi tuan-tuan, baca 3 kali kul huwallah. Bukan 3 kul 3 kali kul huwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Nak lebih baik disertakan dengan qul a'udzu birabbil falaq sekali dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian baru buka pintu. Bila buka pintu tuan-tuan, masuk pintu tadi dengan kaki kanan. Dan sambil kaki melangkah masuk tadi, diucapkan dengan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian bila masuk kaki kiri pula, duduk kat dalam bismillahirrahmanirrahim. Apa hikmah dia tuan-tuan? Nabi SAW ajar. Pertama sekali Nabi ajar tentang ayat kursi tu. Sehingga kan 3 tempat jangan ditinggal baca ayat kursi. 3 tempat. Yang pertama sekali tuan-tuan, setiap selepas solat jangan tinggal baca ayat kursi. Dan yang kedua, jangan ditinggal baca ayat kursi ketika nak masuk rumah. Nak masuk rumah tuan-tuan, baca ayat kursi. Nabi ajar. Dan yang ketiga tuan-tuan, baca, jangan tinggal baca ayat kursi ketika hendak tidur, nak tidur malam. Jadi 3 tempat ni jangan sesekali tinggal daripada membaca ayat kursi. Kenapa tuan-tuan? Sejarah penurunan ayat kursi ni, satu hari tuan-tuan, iblis terkejut kerana syaitan yang berada di tengah ataupun di dalam Mekah ketika itu berbondong-bondong lari keluar daripada Mekah. Lalu iblis tanya, wahai syaitan, kenapa kamu berbondong-bondong lari? Tuan-tuan macam ada benda kejar. Jadi ketika itu tuan-tuan, mereka menyatakan kami terlalu panas dan sakit kerana turunnya ayat kursi. Itu sejarah turun ayat kursi tu. Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai terlalu panasnya syaitan tadi, mereka lari berbondong-bondong keluar daripada Mekah. Itu sejarah dia tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, yang kedua pula, jangan ditinggal 3 kali baca qul huwallah tadi. Kerana Nabi ajar ketika kita nak masuk ke rumah tuan-tuan, suratul Ikhlas yang pertama kita baca tadi, maka Allah SWT akan melepaskan segala kesulitan dan segala penyakit yang ada dalam kampung tu. Segala kesulitan dan juga segala penyakit Allah Ta'ala sembuhkan yang berada dalam kampung tu. Kalau tuan-tuan duduk dalam kampung Merbau Sempak, maka seluruh penyakit yang ada dalam Merbau Sempak ni dikeluarkan. Allah Ta'ala akan keluarkan, Allah Ta'ala akan sembuhkan. Kemudian baca qul huwallah yang kedua tuan-tuan, Allah SWT akan hapuskan segala kesulitan dan kepayahan orang yang berada dalam rumah. Orang yang berada dalam rumah. Yang ketiga tuan-tuan, baca yang ketiga, maka Allah Ta'ala akan sekat segala penyakit yang mengikut orang yang nak masuk dalam rumah tadi. Segala penyakit yang ada di bawah. Kita duduk luar ni tuan-tuan, kita tak tahu benda apa yang ikut. Mungkin kita datang, kita berjalan luar ni, ada benda yang ikut. Tak kiralah sama ada syaitan, jin ataupun penyakit. Maka ketika tu Allah Ta'ala akan sekat daripada benda-benda yang tak baik mengikut kita masuk ke dalam rumah. Dia Nabi SAW ajar supaya jangan sekali tinggal baca 3 kali qul huwallah. Kemudian disempurnakan dengan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ni dia tuan-tuan. Jadi kita bila hembus saja tadi, kita minta pada Allah SWT supaya Allah lindung kita daripada bau busuk api neraka dan juga kejahatan tempat kediaman kita. Itu yang hari ni tuan-tuan, kita rumah tangga goncang, goyang. Rumah tangga goyang. Mana-mana hari ni. Kalau 10 tahun dulu tuan-tuan, kita tengok Jabatan Agama mengeluarkan satu kajian. Setiap 1 jam 5 pasang bercerai. Ni dulu, 10 tahun dulu. Sekarang makin lama makin teruk manusia. Sehingga kan tak ada nilai lagi hubungan perkahwinan tu. Sampai terpaksa mahkamah syariah mewujudkan
cerai fast track. Cerai fast track. Sedangkan dulu tuan-tuan kalau nak cerai tu 6 bulan tak selesai-selesai, sampai tahap tak jadi nak cerai dulu, kerana terpaksa mengikut satu prosedur ke satu prosedur. Tapi hari ni tak, kerana terlalu banyak tingginya tuntutan cerai tadi, sehinggakan sampai tahap menyediakan bilik untuk cerai fast track, cepatnya. Teruk tak teruk hari ni? Kenapa tuan-tuan? Allah, syaitan ni tuan-tuan, syaitan ni memang setiap pagi dia akan naik ke langit, dia akan bertemu dengan iblis. Dan persoalan pertama yang akan diajukan oleh iblis ialah bagaimana dah berjaya ke belum untuk meruntuhkan rumah tangga. Ni benda pertama soalan tuan-tuan. Ni kerja dia. Itu sebabnya rumah tangga ni kena dijaga dengan cara zahir dan juga cara batin, minta pada Allah supaya Allah Ta'ala lindung. Sebab ni memang kerja syaitan untuk rosakkan rumah tangga. Dan diceritakan bahawa Nabi SAW sendiri sebut bahawa syaitan tadi pula tuan-tuan, dia akan rosakkan rumah tangga tadi melalui isteri. Dia akan rosakkan melalui isteri dengan diberikan rasa penat, cemuh. Orang utara kata cemuh. Penat, letih sangat, sampaikan akhirnya dia rasa putus asa dan akhirnya dia akan minta cerai pada suami dia. Ini teruk tuan-tuan. Gaya macam mana cara syaitan dia nak merosakkan sebuah rumah tangga. Azan. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Ini gerak kerja syaitan. Perkara pertama tuan-tuan, nak diusahakan macam mana dia nak rubuhkan sebuah rumah tangga. Dan cara dia nak rubuhkan pula tuan-tuan ialah dengan melalui isteri. Dia buat isteri tadi rasa penat, rasa putus asa dengan keadaan rumah tangga. Jadi dia rosakkan sampai akhirnya isteri tadi dia beleti dan sebagainya, dia marah. Sampai akhirnya suami tadi rasa pula putus asa, dan akhirnya mereka pun putuslah. Berjaya yang seronoknya tuan-tuan, syaitan lah. Dan apa tujuan, kenapa dirosakkan rumah tangga tadi tuan-tuan? Kerana bila rumah tangga roboh, yang akan mengalami ataupun hasil daripada penceraian tadi adalah anak-anak, pembesaran anak-anak kerosak.
Kerana awal pendidikan ataupun pembentukan kepribadian seseorang itu bermula daripada ibu dan bapa. Sebagaimana Nabi sebut, anak Adam bila lahir saja seperti kain putih. Yang mencorak dia sama ada menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi adalah dua ibu bapa yang mencorak anak tadi. Dan kalau kita lihat tuan-tuan, jati diri seseorang, keberhasilan menjadi seorang yang benar-benar dikendaki tadi tuan-tuan, bukan datang daripada sekolah. Sekolah ni tak lebih hanya sekadar akademik dan pemahaman saja, tetapi yang menanamkan jati diri, pegangan yang kuat kukuh tu tuan-tuan, datang daripada ibu bapa. Macam mana mak ayah tu, dia bebel dekat rumah tu tadi tuan-tuan, ayah tu bebel, mak bebel. Itu yang membuatkan seseorang tadi mempunyai jati diri yang kuat. Tu kalau kita lihat tuan-tuan, kita balik-balik zaman 50, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun sampai 500 tahun dulu, bagaimana hebatnya bangsa kita tuan-tuan. Semuanya itu yang duduk dekat depan memperjuangkan bangsa dan negara, agama tuan-tuan, adalah ulama'. Dan ulama' yang duduk kat depan tadi tuan-tuan, bukan dia duduk pergi ngaji agama saja, tapi melahirkan ataupun jati diri yang dibina dalam dirinya tuan-tuan datang daripada ibu bapa yang hebat. Dan kehebatan ibu bapa tu pula bukan datang daripada akademik, tidak, tetapi bagaimana pegangan mereka dan pemahaman amalan mereka terhadap agama. Kalau kita lihat hang tuah tu mak ayah dia walaupun tak tersohor, tak terkenal, tapi mak ayah dia tu pun ulama'. Baru-baru ni pula kita dikenalkan satu kisah cerita. Apa? Tok? Cerita apa yang meletup-letup tu? Mak Kilau pula tuan-tuan. Ayah dia siapa? Tok Gajah. Mak dia sendiri tu pun ulama'. Jadi gambaran di situ tuan-tuan, daripada awal lagi 1400 tahun lagi dulu, Nabi SAW dah gambarkan anak tu yang jadi hebat bukannya sebab akademik dia, tetapi bagaimana jati diri tadi ditanam dan dipasak. Dan jati diri tu dipasak bukan datang daripada orang lain, tak, tapi yang paling besar adalah mak ayah. Sebabnya syaitan ni dia cuba merosakkan rumah tangga tadi, dirobohkan dengan hilangnya kekuatan ataupun asas pendidikan, pentarbiahan, penanamkan jati diri itu daripada mak dan ayah. Penting tuan-tuan. Itu kenapa dia berikan penekanan sangat kat situ. Akhirnya tuan-tuan, anak akhirnya hilang jati diri. Mungkin akademiknya hebat, tapi jati diri. Hari ni kalau kita nak lihat contoh masyarakat, siapa yang tak ada master, siapa yang tak ada PhD? Hari ni kalau orang tanya berapa master, berapa PhD, orang tak tanya lagi SPM dah tuan-tuan. Masyarakat dah tak tanya SPM apa barang SPM. Dia tanya berapa degree. Degree tu ada 4 degree. Master 2, PhD 1. Hari ni masyarakat hebat tak hebat? Tapi sejauh mana tuan-tuan agama kita terjaga, bangsa kita terjaga? Tak ada. Makin lama makin tak ada mampu untuk penjagaan dan pemeliharaan bangsa dan agama. Kenapa tuan-tuan? Kerana penekanan hanya diberikan pada akademik, tetapi hakikat jati diri itu tak ada. Sebab orang tua-tua dulu tuan-tuan, anaknya 12, 13, tapi 13 orang anak boleh berjaya jadi orang. Hari ni tuan-tuan, anak 5 orang, 4 orang, 3 orang tuan-tuan, nak hantar pergi sekolah pun tak mampu. Sedangkan mak ayah tu orang yang tersohor, yang terkenal, yang dikenal. Kenapa tuan-tuan? Tu sebab penting jati diri tadi tu. Cara dan sistem pendidikan bila jika mana tidak mengikut sebagaimana aturan dan garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka akhirnya dia tidak akan memberikan impak besar. Dulu Islam boleh dapat menguasai 2/3 dunia, tak ada apa-apa, tak ada ijazah. Tapi hari ini tuan-tuan, kita bangga dengan ijazah kita, tetapi agama kita, bangsa kita tak mampu kita. Jangan kata agama, bangsa diri pun tak mampu kita jaga. Ini tuan-tuan. Sebabnya pendidikan kena balik-balik semula bagaimana acuan yang telah digaris pandukan oleh Allah SWT dan Nabi SAW. Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali menyambung lagi kata-kata beliau.
Kemudian ambil pula 1 cebok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai daripada tempat yang mula mendatar, daripada dahi sampailah ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Ini dari segi bujurnya, dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahzif. Apa tempat tahzif? Iaitu tempat yang telah beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Iaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas daripada telinga sampai ke tepi pelipis, yakni tempat yang ada di tepi dahi. Dan sampaikanlah air ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Yang pertama bulu kening, yang kedua bulu misai, yang ketiga bulu mata, dan yang keempat bulu izar, iaitu bulu yang tumbuh daripada tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga, segmen jambang. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, dan tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Ini basuh muka. Jadi selesai istinsyak tadi tuan-tuan, kita basuh muka. Kat mana muka? Muka tu tuan-tuan daripada anak rambut atas kepala sampailah bawah dagu. Dia duduk kat hujung dagu, tapi Imam Syafi'i sunatkan supaya diletak betul-betul bawah dagu, dilebihkan batas tadi, kerana ditakuti untuk mendapatkan, ditakuti takut tak sempurna, maka disunatkan lebih, sehingga bawah dagu tu lebar dia, tu bujur dia, daripada anak rambut atas sampailah bawah dagu, daripada anak telinga kanan sehinggalah anak telinga kiri. Semua tu semua kawasan muka. Atas pergi ke anak telinga kanan, pergi ke bawah dagu, kemudian pergi ke anak telinga kiri, kemudian semua naik atas semula sampai kelah anak rambut. Jadi semua tu dikatakan muka. Dan bila kata muka tuan-tuan, semua kawasan tadi wajib basah. Wajib ratanya air. Bukan wajib basah, wajib rata air. Wajib rata air. Maksud rata air ni macam mana? Air tadi sampai ke kulit muka. Itu sebab Syekh ataupun Imam Ghazali memperincikan di sini, di antaranya segmen ni, segmen ni, bagi orang lelaki tak ada masalah sebab segmen kita nipis. Bagi orang perempuan ni tuan-tuan, segmen dia panjang. Jadi bila segmen dia panjang, dia suka tarik segmen ni ke belakang waktu dia nak ambil wuduk. Bila dia tarik ke belakang letak ke belakang, maka segmen tadi yang pergi ke belakang tadi kena tak air wuduk? Kena tak? Tak kenalah, sebab dia dah simpan ke belakang. Jadi bila dia simpan ke belakang, tak kena air wuduk tadi, sempurna tak? Sedangkan segmen itu adalah sebahagian daripada muka. Itu sebabnya segmen tadi Imam Ghazali kata apa? Keluarkan anak-anak rambut yang duduk pelipis-pelipis ni semua, dikeluarkan ketika nak ambil wuduk tadi, kerana semua yang duduk, setiap sesuatu yang duduk pada muka tadi, semuanya tu dikata muka, dan wajib sampai air. Jadi keluarkan segmen tadi. Segmen tu dikeluarkan, ditarik. Lalu bila dia ambil tadi, mula daripada atas wuduk tadi sampai dah turun ke bawah, semua tadi anggota ataupun sesuatu yang ada pada muka kena wajib, kena sampaikan air tadi. Kalau segmen tarik, ditarik segmen tadi sampai habis panjang. Kalau kata janggut disampaikan. Dan janggut Imam Ghazali kata apa? 4 bulu yang ada di muka wajib kena air, wajib sampai air. Yang pertama kening, yang kedua bulu mata, yang ketiga misai, dan yang keempat janggut. Dan janggut ni pula Imam Ghazali kata, janggut tadi dilihat nipis ke tebal. Kalau janggut tu tipis, maka nak tak nak mesti pastikan air tadi melepasi sehingga kulit tadi. Wajib hukum dia. Tapi kalau janggut tu tebal, maka hanya sekadar cukup menyelat-nyelat di atas janggut. Macam mana kita nak tahu janggut nipis ke tebal? Maka para ulama memperincikan, yang dikatakan janggut yang tipis iaitu janggut yang kita pandang, segmen ataupun dipanggil jambang ni, yang kita pandang, bila kita pandang kita nampak kulit muka. Macam saya ni lah, bila tuan-tuan tengok je nampak kulit muka kan, bertepek-tepek, tompok-tompok, sini sikit, sini sikit. Bila tengok je nampak kulit muka tu lagi banyak daripada bulu tadi.
maka ketika itu wajib sampai air. Diselat-selat wajib sampai air tadi. Tapi kalau katalah tebal macam mana? Yang tebalnya pula iaitu bila ketika mana dia tengok, dilihat tak nampak kulit muka, maka jambang dan janggut tadi dikatakan jambang dan janggut yang tebal. Maka bila kata tebal, cukup hanya sekadar dilalukan air dan diselak-selakkan janggut tadi sahaja. Tidak perlu sampai kepada kulit muka. Itu dia tuan-tuan. Jadi waktu basuh muka tadi, jadi ketika sampai je air yang pertama pada muka tadi, hati tadi kena mula niat. Mula niat di hati. Nawa itu, aku niat ambil wuduk kerana Allah Ta'ala, ataupun aku niat rafa' hadas kerana Allah Ta'ala, ataupun aku niat ambil wuduk untuk membolehkan aku solat kerana Allah Ta'ala. Semuanya itu yang kita duk baca pada bulan lepas tu tuan-tuan, itu lafaz. Lafaz hukumnya sunat. Lafaz hukumnya sunat, diutarakan daripada dua bibir, tu hukum sunat. Tapi niat di hati itu hukumnya wajib dan salah satu daripada rukun wuduk. Perlu datang bila waktu sampai air yang pertama pada muka tadi, maka hati tadi mulakan niat. Jadi bermula. Dan ketika sapu tadi tuan-tuan, basuh tadi, pastikan semua tadi tu, 4 bulu tadi, bulu kening, bulu mata, dia punya misai, kemudian jambang, segmen tadi tu, segmen yang panjang tadi, kalau kata panjang-panjang tu, sepanjang-panjang itulah kena sampai air. Kemudian jambang, janggut. Itu dia, pastikan semua itu diratakan air. Dan baca olehmu ketika membasuh muka itu, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyad wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yawma tusawwad wujuhu a'daika. Jadi masa dibasuh muka tadi, niat wuduk dalam hati, mulut dia baca doa. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyad wujuhu awliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yawma tusawwad wujuhu a'daika. Artinya, ya Allah, putihkanlah mukaku dengan nurmu pada hari yang menjadi putih muka para awliyamu, iaitu pada hari kiamat, dan jangan engkau hitamkan mukaku dengan kegelapanmu pada hari menjadi hitam muka musuh-musuhmu. Minta pada Allah. Kita minta pada Allah SWT supaya Allah putihkan muka kita ketika waktu hari kiamat nanti. Dekat akhirat nanti tuan-tuan, Allah bangkitkan manusia. Ketika kebangkitan akhirat tu tuan-tuan, ada di antara kalangan manusia yang muka dia putih. Siapa dia? Iaitu wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita minta supaya Allah jadikan muka kita di antara mereka yang putih. Yang putih mukanya sebagaimana Allah putihkan muka-muka wali-wali Allah. Dan kita minta supaya Allah jangan jadikan muka kita hitam sebagaimana Allah menghitamkan muka musuh-musuh Allah. Siapa? Iaitu syaitan, iblis, golongan kafir, munafik dan juga fasik. Itu dia. Golongan-golongan yang akan dihitamkan oleh Allah SWT akan muka mereka, na'udzubillah min zalik. Ini minta tuan-tuan. Sebab waktu tu kita, semuanya keadaan tubuh kita dan perjalanan pengurusan kita kembali kepada amalan yang kita lakukan ketika berada di dunia. Jadi minta sungguh-sungguh pada Allah. Dan besok dekat akhirat pun tuan-tuan, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila tiupan sangkakala yang kedua tuan-tuan, kita pun bangkit. Bila kita bangkit saja dalam keadaan termanggu. Berapa lama termanggu tuan-tuan? Manggu ni duk kali, kenapa ni, apa yang berlaku ni, nak buat apa, tak tahu tuan-tuan, termanggu. Ulama sebut sampaikan puluhan tahun, ratusan tahun tuan-tuan duk termanggu, sampailah ada di antara mereka yang hidup atas dunia tuan-tuan duduk sama ulama. Dia pegang sama ulama. Maka ketika itulah dia menemui, dia nampak, dia kenal ulama ni. Dia datang ulama tu, dia tanya, Syekh, dia kata, ataupun dia kata, Ustaz, dia tanya, ni kenapa ni, apa yang berlaku, kita ni dibangkitkan
Lalu ketika tu dia tanya lagi, apa kita nak buat? Kita kena cari seseorang untuk memberikan syafaat pada kita dan berdoa pada Allah supaya Allah mempercepatkan segala urusan kita ni. Ya, akhirnya kita ramai-ramai tuan-tuan datang pergi cari Nabi Allah Adam AS, minta Nabi Allah Adam supaya memberi syafaat dan doa pada Allah. Nabi Adam kata, aku sendiri pun tak tahu apa nasib aku. Kemudian kita datang jumpa Nabi Allah Idris. Perjalanan tu pun tuan-tuan ulama sebut ratusan tahun. Bukan datang jumpa-jumpa macam ni, macam kita nak pergi jumpa tu, jumpa imam, jumpa Bilal, tak. Cuba bayangkan satu tempat yang Allah Ta'ala bangkitkan manusia daripada mula Nabi Allah Adam sampailah akhir besok. Bukannya juta, million, seramai-ramai manusia ketika tu tuan-tuan. Perjalanan tu pun makan ratusan tahun mencari seorang demi seorang. Sampailah kita jumpa Nabi Allah Musa pun begitu, jumpa Nabi Allah Isa. Ya, akhirnya dalam keadaan termanggu-manggu lagi tuan-tuan nak cari siapa? Nabi Muhammad SAW bangkit dan dipanggil seluruh umat. Panggil ummati, ummati. Rasulullah SAW panggil. Dan sehinggakan sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, ketika peristiwa itu bagaimana kau mengenali umatmu ya Rasulullah? Macam mana kau kenal umat kau ya Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, aku kenal daripada wajah mereka. Wajah mereka, wajah umatku ni, dia akan bersinar-sinar. Lalu sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana muka mereka ni boleh bersinar-sinar? Rasulullah kata dengan dua sebab. Yang pertama, iaitu mereka yang sewaktu hidup di atas dunianya dulu banyak dan tak putus-putus daripada berselawat ke atas Nabi SAW. Yang pertama. Dan yang keduanya, iaitu mereka yang tak putus-putus daripada berpakaian dengan wuduk, senantiasa berwuduk. Bukan hanya nak berwuduk waktu solat saja, tak. Kehidupan sehariannya tu senantiasa dalam keadaan berwuduk dan tidak berhadas. Dua benda tu. Itu sebabnya tuan-tuan, kita hidup atas muka bumi Allah SWT ni banyakkan berselawat ke atas Nabi SAW supaya ada hubungan tali, hubungan ukhuwah, hubungan kasih sayang, hubungan cinta di antara kita dengan Nabi SAW, supaya kita termasuk di antara umatnya yang mendapat syafaat Nabi SAW, dan juga di antara mereka yang tak putus daripada berpakaian dengan wuduk, supaya Nabi SAW mengaku kita di antara umatnya. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti situ tuan-tuan. Dan jangan engkau tinggalkan menyelat-nyelat janggut yang tebal. Wallahu ta'ala. Jadi itulah tuan-tuan sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah SWT memberikan kita pemahaman yang baik, diberikan kita taufik, hidayah, inayah, dan juga pimpinan, kekuatan, kesabaran, ketenangan, yang sentiasa duduk dalam keadaan mencari redha Allah SWT. Dan semoga kita mendapat kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Pasangan kita, anak keturunan kita, masyarakat, jiran, kerabat dan seluruhnya tuan-tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan semoga kita terpelihara daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu milik kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafaratun. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.